Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Daniel bin Muhammad Azman daripada option Bahasa Melayu 1. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan peranan dan pemikiran tokoh Zainal Abidin Ahmad dan Dr. Hasmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, ini adalah isi kandungannya. Pengenalan, bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam membina identiti bangsa serta menjadi bahasa rasmi dan kebangsaan di Malaysia. Ini bukan sekadar alat komunikasi tetapi turut melambangkan jati diri dan warisan budaya yang berharga. Beberapa tokoh terkenal telah berusaha memartabatkan bahasa ini di peringkat nasional dan antarabangsa. Antaranya ialah Zainal Abidin Ahmad dan Dr. Hasmah Haji Omar. Baiklah, ini antara dua tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu yang telah saya kaji. Yang pertama, Zainal Abidin Ahmad atau dikenali sebagai Zabah dan Profesor Emeritus Dr. Hasmah Haji Omar. Baiklah, kita akan mulakan dengan tokoh pertama iaitu Zainal Abidin Ahmad atau dikenali sebagai Zabah. Baiklah, ini adalah latar belakang beliau. Nama sebenar beliau ialah Zainal Abidin bin Ahmad atau dikenali sebagai Zabah. Lahir pada 16 September 1895 di Kampung Bukit Kedas, Batu Kikir, Negeri Sembilan sebagai anak Bugis yang terkenal dengan semangat juang. Zabah muncul sebagai anak Melayu yang pertama di Negeri Sembilan yang menduduki senior Cambridge dan seterusnya berjaya di dalam peperiksaan tersebut pada tahun 1915. Kerjaya Zabah bermula sebagai guru di Johor Bahru pada tahun 1916 hingga 1918, kemudian berkhidmat di Maktab Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1923 dan Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Maling pada tahun 1924 hingga 1939. Beliau juga bertugas di Jabatan Penerangan Singapura pada tahun 1939 sehingga 1942, seterusnya di School of Oriental and American Studies, London 1947 hingga 1951 dan di Universiti Malaya Singapura pada tahun 1954 hingga 1959 sebelum menamatkan kerjayanya dengan penuh kejayaan. Baiklah, mari kita lihat peranan tokoh Zabah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Peranan beliau yang pertama ialah memartabatkan bahasa Melayu dalam sastera. Zabah adalah seorang tokoh sastrawan yang sangat memperjuangkan bahasa Melayu dalam dunia kesastraan. Salah satu peranannya yang terkenal adalah melalui menghasilkan karya-karya sastera yang mengutamakan penggunaan bahasa Melayu yang indah, betul dan berkualiti. Zabah juga berpendapat bahawa bahasa Melayu harus digunakan dalam karya-karya sastera yang dapat menggambarkan kemajuan, keindahan dan budaya bangsa. Usahanya dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui sastera memberi kesan besar dalam memperkayakan khazanah bahasa negara. Peranan yang kedua ialah bahasa Melayu sebagai alat perpaduan. Selain daripada kesastraan, Zabah juga memperjuangkan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan bangsa Malaysia yang berbilang kaum. Zabah berpendapat bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang mampu menyatukan rakyat Malaysia tanpa menilai etnik dan budaya. Pemikiran beliau menganggap bahawa bahasa Melayu boleh menjadi jambatan dalam memperkukuhkan perpaduan bangsa dan memelihara keharmonian dalam masyarakat yang berbilang kaum. Dan yang ketiga, menggantikan sistem ejaan Rumi. Zabah memainkan peranan besar dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui pembaharuan ejaan Rumi yang menggantikan sistem ejaan Rumi Wilkinson. Sistem ejaan Wilkinson kurang tepat dan tidak konsisten dengan fonologi bahasa Melayu menyebabkan kekeliruan dalam penulisan. Oleh itu, Zabah memperkenalkan ejaan Rumi yang lebih sistematik, tepat dan sesuai dengan sebutan bahasa Melayu yang dikenali sebagai ejaan Zabah. Usaha beliau memudahkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu terutamanya bagi mereka yang tidak mahir dalam tulisan Jawi serta memberi asas kepada perkembangan bahasa Melayu yang lebih moden dan mudah diakses oleh masyarakat. Baiklah, kita beralih kepada pemikiran Zabah dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, yang pertama ialah bahasa Melayu sebagai identiti bangsa.
Pemikiran Zabah sangat menekankan bahawa bahasa Melayu adalah alat untuk membentuk dan memelihara identiti bangsa Melayu. Menurut Zabah, bahasa adalah cermin budaya dan kepribadian bangsa. Oleh itu, beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu dimartabatkan sebagai satu simbol jati diri bangsa Melayu dan bahasa kebangsaan secara keseluruhan. Dalam hal ini, Zabah berpendapat bahawa hanya dengan menghargai dan memartabatkan bahasa Melayu, bangsa Melayu dapat memperkukuhkan kedudukan dan maruah mereka dalam dunia yang semakin global. Dan yang kedua ialah bahasa Melayu sebagai medium perpaduan negara. Zabah percaya bahawa bahasa Melayu adalah alat penting dalam usaha menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Beliau menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa yang boleh menyatukan pelbagai kaum yang berbeza di Malaysia dengan membolehkan mereka berkomunikasi dalam satu bahasa yang sama. Dalam pemikirannya, bahasa Melayu juga bukan sahaja penting dalam kesasteraan dan budaya, tetapi juga merupakan asas dalam membina perpaduan nasional yang kukuh. Baiklah, beralih kepada tokoh yang kedua iaitu Profesor Emeritus Dr. Hasmah Haji Omar. Nama sebenar beliau ialah Hasmah Haji Omar yang lahir pada 5 Mac 1940 di Citra, Kedah, Darul Aman, dan ini ialah latar belakang pendidikan beliau di mana beliau mendapatkan PhD dalam General Linguistics di University of London pada tahun 1969 dan Doktor Persuratan Linguistik Melayu di Universiti Malaya 1998. Jawatan beliau ialah Profesor dan Penyandang Kursi Zabah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Tanjung Maling Perak, Darul Rizwan, 1 Disember 2001 sehingga 30 November 2003. Mari sama-sama kita lihat peranan tokoh Dr. Hasmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Peranan beliau yang pertama ialah memperkukuhkan bahasa Melayu dalam pendidikan dan penyelidikan. Hasmah Haji Omar memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan. Beliau banyak menumpukan kajian terhadap struktur, tata bahasa dan linguistik bahasa Melayu. Sebagai ahli bahasa, Hasmah berusaha menjadikan bahasa Melayu bahasa ilmiah yang mampu digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Selain itu, beliau memperkenalkan konsep bahasa Melayu moden yang lebih sistematik dan mudah dipelajari yang menyokong pembelajaran bahasa Melayu di sekolah dan di universiti. Peranan beliau yang kedua ialah pembangunan sumber ilmu melalui kajian linguistik. Hasmah turut memberi sumbangan besar melalui kajian-kajian linguistiknya yang membincangkan aspek tata bahasa, sintaksis dan fonologi bahasa Melayu. Beliau mendorong penggunaan bahasa Melayu dalam kajian-kajian ilmiah dan memastikan bahawa bahasa tersebut dapat mengekalkan kedudukannya sebagai bahasa rasmi negara. Usaha beliau dalam membangunkan sumber rujukan dan bahan akademik dalam bahasa Melayu menjadikannya lebih diterima dalam sektor pendidikan dan penyelidikan. Baiklah, beralih kepada pemikiran Dr. Hasmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pemikiran yang pertama oleh beliau ialah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pemikiran Hasmah Haji Omar berfokus kepada menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dalam usaha memartabatkan bahasa ini, Hasmah percaya bahawa bahasa Melayu perlu digunakan secara formal dalam pendidikan tinggi dan penyelidikan ilmiah. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu harus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh itu, beliau menekankan pentingnya penyatuan bahasa dan penggunaan bahasa yang betul dalam kalangan pendidik dan pelajar. Yang kedua, memodenkan bahasa Melayu untuk keperluan semasa. Hasmah berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu sentiasa berkembang agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam pemikirannya, bahasa Melayu perlu diperkemas dan dimodenkan tanpa mengorbankan keaslian dan keindahan bahasa tersebut. Sebagai contoh, beliau menekankan bahawa bahasa Melayu harus menjadi bahasa yang dapat digunakan dalam bidang teknologi dan sains serta
dalam perbincangan akademik yang melibatkan perkembangan terkini. Baiklah, mari sama-sama kita banding bezakan peranan Zainal Abidin bin Ahmad dan Dr. Hasmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bagi persamaan, Hasmah Haji Omar dan Sabah merupakan tokoh penting dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan identiti bangsa. Walaupun menggunakan pendekatan yang berbeza, kedua-duanya memiliki komitmen yang tinggi dalam memastikan bahasa Melayu terus dihargai dan diperkukuhkan dalam masyarakat Malaysia. Hasmah melalui kajian linguistiknya dan pendidikan bahasa menghasilkan karya yang memperkuat pemahaman masyarakat terhadap bahasa Melayu sebagai medium komunikasi ilmiah, manakala Zabah melalui sastera dan budaya menyebarkan kepentingan bahasa Melayu sebagai ekspresi budaya bangsa. Bagi mereka, bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga teras perpaduan dan jati diri nasional yang perlu dipelihara sepanjang masa. Melalui sumbangan dalam bidang masing-masing, mereka berjaya menjadikan bahasa Melayu sebagai simbol perpaduan dan kekuatan identiti nasional. Dari segi perbezaan, Hasmah Haji Omar dan Zabah mempunyai pendekatan berbeza dalam memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hasmah berfokus kepada pendidikan dan ilmu di mana beliau berusaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang penting dalam dunia akademik dan penyelidikan ilmiah. Beliau memperkenalkan pendekatan formal dan sistematik untuk memastikan bahasa ini diterima dalam konteks pendidikan tinggi dan penyelidikan. Sebaliknya, Zabah menumpukan perhatiannya kepada sastera dan perpaduan bangsa. Baginya, bahasa Melayu dalam medium utama dalam kesasteraan untuk mengekspresikan budaya bangsa. Selain berperanan sebagai alat yang mampu menyatukan pelbagai kaum di Malaysia. Seterusnya, marilah kita banding beza pemikiran Zainal Abidin bin Ahmad dan Dr. Hasmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Persamaan, Hasmah Haji Omar dan Zabah berkongsi pandangan bahawa bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti bangsa. Mereka berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu dimartabatkan untuk mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa Melayu serta rakyat Malaysia secara keseluruhan. Melalui kajian linguistik dan pendidikan, Hasmah mengangkat bahasa Melayu sebagai asas yang kukuh dalam pendidikan, manakala Zabah menyalurkan perjuangan ini melalui karya sastera dan budaya. Kedua-duanya percaya bahawa tanpa penguasaan bahasa Melayu yang kuat, identiti bangsa boleh tergugat. Selain itu, Hasmah dan Zabah sependapat bahawa bahasa Melayu perlu digunakan secara tepat dan baku. Hasmah menitik beratkan penggunaan bahasa yang sistematik dalam konteks akademik, manakala Zabah menegaskan kepentingan bahasa Melayu yang betul dan indah dalam sastera. Mereka sama-sama menganggap penggunaan bahasa Melayu yang baku sebagai asas untuk memastikan bahasa Melayu terus diiktiraf dan dimartabatkan di pelbagai peringkat masyarakat. Perbezaan, Hasmah Haji Omar dan Zabah memiliki pemikiran yang berbeza mengenai peranan bahasa Melayu dalam masyarakat. Hasmah melihat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan moden dengan penekanan pada kepentingan bahasa ini dalam bidang teknologi, pendidikan tinggi dan penyelidikan ilmiah. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu diperkemaskan dan dimodenkan agar diterima secara menyeluruh di dunia akademik. Sebaliknya, Zabah menekankan bahawa bahasa Melayu adalah alat perpaduan dan simbol identiti bangsa Melayu. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu bukan sekadar bahasa ilmu tetapi berperanan penting dalam menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang etnik dan budaya, menjadikannya medium perpaduan nasional dan ekspresi identiti bersama. Kesimpulannya, sebagai tokoh yang berwibawa dalam bidang bahasa dan budaya, sumbangan Zabah dan Hasmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu telah meninggalkan warisan yang berharga bagi masyarakat Malaysia. Zabah memperjuangkan bahasa Melayu sebagai alat perpaduan dan simbol jati diri bangsa melalui karya sastera dan budaya, manakala Hasmah pula mengangkat
bahasa ini ke tahap yang lebih moden dan ilmiah, memastikannya relevan dalam pendidikan dan penyelidikan. Meskipun melalui pendekatan yang berbeza, kedua-duanya bersepakat dalam memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang mampu menyatukan rakyat Malaysia pelbagai kaum dan sebagai lambang kepribadian yang berarka kuat dalam sejarah dan budaya. Warisan perjuangan mereka menjadi asas yang kukuh bagi generasi kini untuk meneruskan usaha mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai elemen utama dalam identiti dan kemajuan bangsa. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.